فهو عمادي يوم المعاد. الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ما بعد. Alhamdulillah, pertamanya lah sama-sama kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam sesi pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ada pada muka surat 74. Muka surat 74. Baik, terus sahaja kita tengok dalam fasal ini faslun. Oh betul, baik. Qala المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. قال فصل ويستحب إذا مر بآية nak berinteraksi dengan Al-Quran, nak bermuamalah dengan Quran, macam mana cara ini? Antara cara yang terbaik yang Nabi SAW lakukan, yang ya, benda-benda baik. Ni semua dipanggil termasuk dalam ayat rahmat. Baik.
doa supaya dapat ayat rahmat itu. Ya. Kalau jumpa ayat yang tak baik, ayat azab, doa inna nas'aluka al-'afiyah. Allah inni as'aluka al-'afiyah. Tentang kecelakaan, tentang bala dan sebagainya, minta Allahumma inna Allah inni as'aluka al-'afiyah. Cerita satu kan, kalau cerita pasal neraka, ya, kita sebut doa yang ini, ataupun ya, kita sebut wal'iyadu billah atau na'udhu billah min dzalik. Allahumma inni a'udhu billah min dzalik pun boleh, asalkan membawa maksud yang sama. Ustaz, saya tak tahu cakap Arab Ustaz, saya tahu cakap Melayu, cakap Jawa, boleh cakap Jawa pun tak apa, asalkan maksudnya sama. Kan, cumanya kalau tengah-tengah baca Quran tu, ya, kalau kita baca doa, elok yang bahasa Arab lah. Kan, macam kita tengah sembahyang, tak boleh cakap doa dalam, kalau doa dalam solat mesti dalam bahasa Arab. Tetapi kalau doa dalam bahasa selain Arab, boleh doa tapi dalam hati. Dalam hati. Itu dia. Atau doa yang seumpamanya jika ia bertemu dengan ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka sucikanlahnya, dia kata. Waktu tinggal dia kata, wa idza mara bi ayati tanzihin lillahi ta'ala nazzah. Ya, maksudnya ayat tentang apa? Ya, tentang tanzih. Tanzih ni mana apa? Bila dalam ayat itu ada cerita pasal menafikan Allah, ya, daripada syirik, daripada sembahan-sembahan yang lain, maksudnya itu semua dia bagi tanzih. Kan, maka sebut subhanallah. Contoh sabbihisma rabbikal a'la, kita baca kan, so boleh sebut subhanahu wa ta'ala ataupun subhanallah, ya. Itu maksudnya itu adalah ayat tanzih. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya, au tabaraka wa ta'ala, au jallat 'azamatu rabbina. Jallat 'azamatu rabbina disebut. Ini semua adalah lafaz-lafaz yang disebut tatkala berjumpa dengan ayat-ayat yang berbentuk tanzih. Tadi saya kata maksud ayat tanzih ialah ayat yang dalamnya ada makna menyucikan Allah daripada apa juga yang tak layak bagi Allah, ya, apa juga yang tidak selayaknya bagi Allah dinyatakan di dalam ayat itu. Maka itu ayat-ayat dipanggil tanzih. Tanzih mana apa? Menyucikan Allah. Ya. Apa hikmah ayat tanzih ini? Ya, contoh contoh katakan cerita pasal penyembahan berhala, contoh kata manusia yang menyembah berhala. Ya. Jadi Allah itu tidak layak disamakan dengan berhala. Kita katakan, ya, syirik tadi tu, mana mensyirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak layak disembah, iaitu berhala, contoh kata. Jadi bila ayat itu menafikan perbuatan orang-orang yang menyembah berhala tadi, maka kita juga menyucikan Allah daripada perbuatan mereka. So kita kata subhanallah atau subhanahu wa ta'ala atau tabarakallah atau tabaraka wa ta'ala ataupun jallat 'azamatu rabbina. Itu dia. Ya. Baik, ada dalil di sini disebutkan faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fanfataha al-baqa faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah
فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ ترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. Rawahu Muslim fi sahihi, Ahmad dalam riwayat Muslim dan juga Ahmad. Baik, apa maksud dia? Artinya aku pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ini solat apa? Solat malam lah. Kan? Qiyamul lail maknanya, ya. Baginda memulakan dengan bacaan suratul Baqarah. Aku berkata dalam hati, baginda pasti akan rukuk pada ayat yang ke-100. Ya. Ayat ke-100. Baik. Kemudian namun baginda meneruskan bacaan. Ya, aku berkata di dalam hati, kata Huzaifah. Ya. Aku berkata dalam hati baginda akan menghabiskan dalam rakaat ini. Maknanya akan habislah surah apa namanya lepas ayat 100 tu. Kan? Baginda tetap meneruskan bacaan. Sambung lagi. Aku berkata dalam hati, baginda akan rukuk selepas habis membacanya. Bila ni kan. Ya. Kemudian baginda mula membaca surah An-Nisa pula. Allahu akbar. Kan. Ya. Kemudian baginda membaca surah Ali Imran pula. Ini antara dalil lain tentang susunan surah-surah dalam Quran. So ada di antara ulama menjadikan ayat surah hadis ini sebagai dalil menyatakan dahulu ya, sebelum al-ardatul akhirah, ya, sebelum al-ardah al-akhirah, surah An-Nisa diletakkan sebelum surah Ali Imran. Ya, sebelum surah Ali Imran. Maknanya Al-Baqarah, An-Nisa dulu, baru Al-Maidah, baru surah Ali Imran. Ini sebagian ulama berpandangan demikian. Sebab mereka menyatakan tidak akan Nabi melakukan perkara yang makruh, kan? Sebab kalau kita baca terbalik, surah terbalik, maknanya kita baca yang kemudian membaca yang terdahulu, maka dipanggil tankisul qiraah. Ya, tankisul qiraah, hukum dia makruh, tidak haram, makruh. Ya. Kadang-kadang kita tak ingat kan, apa nama tadi, baca surah apa kan, tiba-tiba baca, kita dah baca terbalik dari susunan mushaf lah, maka itu dipanggil tankisul qiraah, hukumnya makruh, tidaklah menjadi sesuatu yang haram. Ya. Baik. Kemudian baginda membaca surah Ali Imran, baginda membaca dengan perlahan-lahan, tarassulan, dahlah baca panjang, perlahan pula. Kan? Jika baginda membaca ayat yang mengandungi tasbih, penyucian zat Allah, baginda akan bertasbih, akan menyebut subhanallah. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi permohonan, baginda akan memohon kurniaan daripada Allah. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi perlindungan, baginda akan minta berlindung dengan Allah. Itu hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ketika itu, kan sebut tadi dah, dia kata menolak tadi, ni. Ketika itu, wa kanat suratun nisa'i fi dzalikal waqti muqaddamatan ala Ali Imran. Maknanya apa? Ketika itu suratun nisa pada masa itu didahulukan daripada surah Ali Imran. Ya, itu yang saya kata tadi, sebelum al-ardah al-akhirah, iaitu sebelum, ya, talaqi Nabi yang terakhir dengan malaikat Jibril alaihi salam pada tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bertalaqi khatam 2 kali, ya, dalam tahun itu. Jadi Nabi melihatnya sebagai salah satu tanda bahawa hampirnya ajal baginda sallallahu alaihi wasallam, dan memang betul pun. Ya, dan yang last itulah, yang susunan surah-surah yang last itulah, ya, yang kita baca sampai hari ini. Dan tidak termasuk dalam al-ardah al-akhirah itu ayat-ayat yang telah dimansuhkan bacaannya. Ya, walaupun mungkin tidak dimansuhkan hukumnya, tapi bacaannya dah tak ada dah. Sebagai Quran tak ada dah. Contoh yang kita cuba itu ayat tentang apa dia? Ya, tentang,
ya, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah. Ya, ayat tentang apabila ya asy-syaikhu wa syaikhatu, lelaki dan perempuan yang dipanggil muhsan kan, yang telah merasai persetubuhan, mana yang dah kahwin, bila berzina maka rejamlah kedua-duanya. Asalnya ia ayat Quran, tetapi dimansuhkan, dinasahkan ya dengan al-ardah al-akhir, tapi dia kekal hukumnya dan juga ia sebagian daripada hadis Nabi, bukan sebagian daripada ayat Quran. Itu dia. Itu antara ruang yang menjadi tuduhan para orientalis kan, mengatakan Quran yang ada pada Sayyidina Osman itu Quran yang dia dah kurangkan, dia dah buang banyak benda. Antaranya ayat tadilah, ayat rejam kan. Jadi itu semua adalah dipanggil syubhat ya, al-mustashriqin ya, haula al-Quran. Itu banyaklah dalam kitab-kitab menyebutkan. Kami dulu belajar di Azhar ya, satu subjek ya, satu kursus dipanggil daf'ul mata'in. Ya, daf'ul mata'in makna apa? Mempertahankan Quran daripada tuduhan-tuduhan ini. Itu dia. Baik. Okey. Kemudian selepas itu qala ashabuna rahimahumullahu ta'ala wa yustahabbu hadha su'al wal isti'adzah wat tasbih li kulli qari' sawa'un kana fi shalah aw kharijan minha. Dikata ulama mazhab kami, mana mazhab Imam Syafi'i, berkata sunat memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih bagi setiap pembaca Al-Quran, sama ada di dalam atau di luar solat. Ya. So dia kata qalu wa yustahabbu dhalika fi salatil imam wal munfarid wal ma'mum li'annahu du'a fastawaw fihi kat ta'min 'aqib al-Fatihah. Dia kata mereka berkata lagi hal tersebut sunat dilakukan dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian kerana ia adalah doa. Boleh, maknanya masa jadi imam pun boleh, masa jadi makmum pun boleh, solat seorang-seorang pun boleh, solat jemaah pun boleh, kerana ia adalah doa. Maka hukum bagi mereka, hukum bagi yang semua-semua tadi itu adalah sama seperti hukum ucapan amin. Amin kan, lepas baca Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sama macam hukum amin, takmin tu kan, selepas bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian dia kata wa hadha alladhi dhakarnahu min istihbab as-su'ali wal isti'adzah wa madhhab asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa jamaahirul ulama rahimahumullah. Ya. So dia kata qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa la yustahabbu dhalik bal yukrahu fi shalah was-sawabu qaulul jamaahir lima qaddamna. Dia kata apa yang kami telah sebutkan tentang sunat memohon kurniaan dan perlindungan tadi adalah pegangan mazhab Asy-Syafi'i ya radhiyallahu anhu dan majoriti ulama rahimahumullah. Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata doa-doa itu tidak disunatkan. Ini kata Imam Abu Hanifah. Maksudnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, makruh hukum dia. Bahkan makruh dilakukan dalam solat, walau bagaimanapun yang tepat ialah pendapat majoriti ulama sebagaimana yang kami telah kemukakan. Itu dia, maknanya boleh. Sebut tadi kan, kita sebut dalam bahasa Arab, tapi kalau nak sebut dalam bahasa Melayu kena sebut dalam hati sahaja. Jangan pula tengah baca ayat azab minta dijauhkan daripada Allah, katanya tengah sembahyang, batal sembahyang. Kan? Sebut na'udzubillah perlahan kan. Tak perlulah kuat sama macam kita baca Quran tu kan. Baik, memuliakan Al-Quran. Apa dia kata sini? Faslun wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bihi ihtiramul Quran min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilina al-qari'ina mujtami'in. Itu dia.
Ini saya dah sebut itu sikit-sikit dah. Ini apa nama Imam Nawawi tegaskan lagi. Apa kata dia? Antara isu yang perlu diambil berat dan diberi penegasan ialah memuliakan Al-Quran, ihtiram, ya, pada beberapa perkara yang diambil ringan. Ya, tasahal mana apa? Diambil ringan, orang kata ambil remeh lah, tasahul ni maknanya ambil remeh, ya, oleh sebahagian mereka yang lalai, al-ghafilin, daripada kalangan para pembaca Al-Quran secara beramai-ramai. Ini yang kita kena apa namanya, kena ambil cakna lah benda ni, jangan sampai kita buat. Saya dah sebut itu sikit-sikit. Okay, antaranya dia kata famin dhalik ijtinabu dhahk wal laghat wal hadithu fi khilal al qiraah illa kalaman yuttarra ilaih. Apa dia? Pertamanya, tidak ketawa, ya, berbuat bising, laghat. Kalau Arab ni, laghat ni, kalau siapa biasa tengok Arab yang buat kulu-kulu, yang tu lah laghat tu, kan, termasuk dalam laghat lah, ya. Dan bercakap-cakap semasa membaca Al-Quran kecuali kata-kata yang perlu sahaja. Contoh kita sebagai guru nak tegur, itu perlu, ya, bacaan murid ni salah, nak tegur, so kena cakap lah, itu tak apa, tak ada masalah, ya. Hendaklah dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata liyamtathila qaulallahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, yang bermaksud apabila dibacakan Al-Quran maka dengar dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya, fastami'u lahu wa ansitu. Ya, dengarlah, diamlah, ya, dan dengar dan diamlah. Itu dia. Dia kata wal yaqtadi bima rawahu ibnu Abi Dawud an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu idza qara'a al-Qur'ana la yatakallamu hatta yafragha aw yufrigha minhu. Ya, dzakarahu fi kitab tafsir fi qawlihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Yang disebut di sini, ya, dia hendaklah hatta yafrugha, maaf saya di sini tulis hatta yafrugha, dia hendaklah mengikuti seradan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Daud, ya, berkenaan perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, yang mana artinya apabila beliau membaca Al-Quran beliau tidak berkata-kata sehingga ayat yang dia ingini selesai dibacanya, ya, mana selesai baca baru bercakap. Ini adab orang dulu-dulu yang kita wajib ikut. Ya, kalau kita tak ikut, mana kita takkan dapat kejayaan seperti mana mereka memperoleh kejayaan dengan Al-Quran. Adab dengan Quran, adab dengan majlis Quran. Tu saya sebut itu kan. Saya tak nak ulang lah, saya dah sebut dah itu. Nanti sebut banyak kali takut orang marah pula, kan. Tapi itulah dia. Ya. Kemudian disebut lagi, mana tadi? Dia kata, okey, dia kata Al-Bukhari turut meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dan beliau berkata, artinya beliau Umar tidak berkata-kata sehingga selesai bacaannya. Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab tafsir pada bab firman Allah yang tadi itu, nisa'ukum harthul lakum tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa min dzalik al-abathu bil yadi wa ghairiha fa innahu yunaji rabbah subhanahu wa ta'ala fala ya'bathu baina yadayhi. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Apa dia larangannya dalam kita muliakan Quran? Bermain-main dengan tangan atau selain itu kerana dia sedang bermunajat dengan Tuhannya Azza wa Jal. Maka usahlah dia bermain-main di hadapannya. Main dengan tangan. Maksudnya apa? Maksudnya apa gak? Ni tangan bergerak-gerak, ambil pen, kan? Masuklah ambil handphone ni, macam-macam lah maksudnya. Kan? Adab dengan Quran. Duduk krop ke, kan? Maksudnya, ya, ketika baca Quran. Ya, itu yang kedua. Wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yubdid adh-dhahn, kan. Wa aqbaha min hadha kullih an-nadharu ila ma la yajuzu an-nadharu ilaih.
kal amrad wa ghairihi. Ha, tu dia. Kal amrad wa ghairihi. Fa inna an-nadhara ila al-amrad al-hasan min ghairi hajatin haram sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha sawa'un amina al-fitnatu aw lam ya'manha. Ha, tu dia. Tahu tak apa dia al-amrad? Ha, tengok ni, ada dalam ni. Memandang sesuatu yang boleh melalaikan dan mengalihkan perhatian. Wa yubaddidu dhihn, maknanya dia boleh orang kata orang apa? Distraction. Itu orang kampung kan. Sesuatu yang melalaikan. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling teruk daripada semua ini ialah memandang kepada sesuatu yang tidak boleh dipandang. Ya. Seperti al-amrad. Apa maksud al-amrad? Amrad ni kita kata apa? Lelaki jambu, tahu? Ya. Lelaki jambu. Amrad bermaksud di bawahnya dia tulis seorang lelaki yang ditumbuhi misai namun tidak ditumbuhi janggut. Itu asal perkataan lah. Maknanya apa? Yang jambu, yang lawa, yang handsome, kan? Orang tengah baca Quran, orang tu lalu kita tengok, oi, kan? Ni bahaya ni. Ini tengok disebutkan maknanya apa? Ini bukan tengok perempuan ada di bawah ni. Ini tengok lelaki, tetapi lelaki yang jambu. Kan? Dia kata, ya. Dia kata, dan seumpamanya kerana melihat seorang amrad yang tampan tanpa sebarang hajat adalah haram. Ya. Sama ada disertai syahwat ataupun tidak. Boleh bawa kepada syahwat sebenarnya. Kan? Maknanya orang tak betul lah ni. Ya, orang yang tak betul, maksud tak betul dari segi seksualnya lah. Ya, dia berkenan. Ataupun kalau dia kata lelaki straight pun, kalau dia tengok ya lelaki, dia tengok lelaki tapi lelaki ni macam perempuan, maka mereka tu akan mengalihkan perhatian dia. Itu juga haram. Itu juga haram. Ya. Baik. Sama ada disertai syahwat ataupun tidak, aman daripada fitnah ataupun tidak. Tak kira lah kok mana-mana pun, kena jaga mata ketika sedang membaca Al-Quran. Ya. So dia kata, wa hadha huwa al-madhhabu as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama wa qad nassa 'ala tahrimihi al-imam asy-Syafi'i wa man la yuhsa min al-ulama wa daliluhu qawluhu ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ولأنه في معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى. Nampak? Apa pasal ataupun apa hikmah Imam Nawawi cerita pasal ni? Sebab ini yang banyak berlaku, kan? Ini yang banyak berlaku. Dan saya nak cerita kepada tuan-tuan, mungkin sebagai tambahan lah, perkara-perkara ini, ya, lelaki yang tertarik pada lelaki ini berlaku dalam institusi pengajian Quran. Ada seorang sahabat saya cerita, ini bukan saya cerita, dia cerita pada saya. Dia buat kajian di Mahat Tahfiz, ya, kajian di Mahat Tahfiz. Dan dia dapati, ya, dan dia dapati ada di Mahat Tahfiz ni perkara ini. Ada. Bukan ada, bahkan banyak. Bukan sahaja dibuat dalam kalangan pelajar, tetapi juga yang menjadi mangsa kepada guru-guru ni. Mangsa guru-guru ni. Ialah yang pelajar-pelajar ni kan comel-comel, budak-budak kecil, budak-budak muda, kan? Baru sekolah menengah, misai tak ada janggut, tak ada belicin aja, kan? Yang ustaz-ustaz ni daripada luar. Ini cerita, ini cerita yang saya diberitahu lah oleh kawan saya yang mengkaji tu. Ya, dia kata utamanya daripada yang datang daripada negara luar, contohnya India, Pakistan, ya, belah-belah sana lah.
Jadi kena hati-hati. Bukan saya tuduh mereka, tak, ini berdasarkan pemerhatian Ustaz tadi. Dia pergi siasat benda ni. Dia pergi siasat. Puncanya daripada siapa tadi? Daripada guru sendiri. Lah dia datang daripada luar, tak bawa isteri, ataupun ada yang muda lagi, tak kahwin lagi. Jadi dia ada perasaan itu. Jadi dia melepaskan perkara itu kepada murid, anak-anak murid. Jadi ini saya kata kena hati-hati. Ya. Semua sekali sebenarnya bukan tahfiz saja. Tak boleh kata. Maksudnya benda tu sebab saya nak kaitkan dengan Quran ni, nak kait dengan Quran. Kalau cakap orang Quran dekat tempat Quran pun ada lah. Nak nasab yang tu je, bukan kata tempat lain tak ada. Ada sekolah asrama penuh, sekolah asrama tak penuh, asalkan asrama. Kan? Dia ada benda tu berlaku. Cumanya nak kata benda tu berlaku di tempat orang baca Quran pun boleh jadi. Sebab itu ya, Imam Nawawi sebut di dalam ini untuk menyatakan orang tengah baca Quran tak boleh mengalihkan perhatiannya ataupun dialihkan perhatiannya kepada suasana itu ataupun keadaan itu. Nampak? Itu maksud saya. Jangan silap faham ya Ustaz Najmi. Baik. Kemudian dia kata sebab yang lain ialah amrad sama seperti tinggal dah. Ini adalah pandangan sahih lagi dipilih di sisi ulama. Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama lain yang tidak terkira jumlahnya telah menyebutkan pengharaman tersebut. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala yang bermaksud katakanlah kepada golongan mukmin agar menjaga pandangan mereka. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebab yang lain ialah amrad sama seperti hukum wanita. Amrad sama seperti hukum wanita. Bahkan boleh jadi antara mereka yang atau kebanyakannya memiliki rupa paras yang lebih elok berbanding ramai wanita. Kan? Apa sekarang orang ada budak suka tengok apa namanya lelaki Korea kan, Korea. Kita tengok orang Korea ni. Yang lelaki pun macam perempuan rupanya. Kulit halus, hidung mancung, putih, tak ada misai, tak ada janggut. Kan? Kalah perempuan ada setengah-setengah tu. Hidungnya, matanya, la haula wala quwata illa billah. Kan? Tak tahulah dia buat bedah plastik apa, kita tak tahulah kan. Tapi begitu keadaan. Ya. Baik. Amrad boleh termasuk antara salah satu sebab kepada tuhmahan dan mudah terhumban ke lembah kejahatan. Kerananya tidak semudah yang didapati pada wanita. Sebab ya, nak berhubung dengan wanita ni susah. Kan? Tapi amrad ni ada sesama kita. Maka mudah lagi. Jadi itu maksud dia. Baik, justru pengharamannya adalah lebih utama, dia kata maksud dia kata fakana tahrimuhu aula. Itu maksud dia. Fakana tahrimuhu aula. Wa aqawilu salafi fi tanfiri minhum aktsaru min an tuhsa wa qad sammawhum al-antan likaunihim mustaqdarina syar'an. Dia kata ya, malah mereka menamakan golongan amrad, ulama-ulama dia kata ucapan para salaf supaya menjauhi mereka terlalu banyak dan tidak terhitung. Malah mereka menamakan golongan amrad sebagai antan. Antan maksud apa? Bukan antan batu antan tu. Orang-orang yang berbau busuk, antan. Kerana keadaan mereka menyebabkannya perlu dijauhi di sisi syarak. Cuma ginilah, kita perlu perlu berlaku adil lah kan. Mereka kadang-kadang yang golongan ini bukannya dia minta dia jadi begitu, tapi Allah uji dia dan keadaan dia itu dengan fizikal dia seperti wanita. Kadang-kadang yang lembut, ada yang tak lembut pun, ada yang lembut, dah lah macam perempuan lembut pula kan. Jadi mereka ni tidak minta jadi macam tu. Jadi kita perlu bersikap adil dan perlu anggap mereka dengan jantina asal mereka, iaitu lelaki. Jangan kita cuba nak tackle dia pula macam tackle perempuan, lama-lama dia jadi ikut nafsu dia, kita pula ikut nafsu kita, habis. Ini yang perlu dijauhkan.
Ya, dia macam kita juga, dia ada orang kata apa, ada nafsu kan. Dan kalau dia diuji pula dengan nafsu nak pada lelaki, lagi bahaya. So kena hati-hatilah. Cuma mereka tidak perlulah kita nak pulaukan mereka ke apa, jangan. Ya, berilah hak mereka sebagai manusia yang sewajarnya. Baik. So dia kata wa amma an-nadharu ilayhi fi hal al-bay' wash-shira' wal-akhdh wal-i'ta' wat-tatabbub wat-ta'lim wa nahwiha min mawadi' al-hajah fajaizun lid-darurah, lakin yaqtasiru an-nadhiru ala qadri al-hajah wala yudimu an-nadhara min ghairi darurah. Maknanya nak kata bahayanya perkara ini sampai ada hukum yang khusus menyatakan tentang perkara ini. Tengok memandang amrat ketika jual beli, urusan serah dan terima, rawatan, pengajaran dan hal-hal lain yang mengandungi keperluan hukumnya adalah harus kerana darurat. Ya. Tetapi orang yang memandang hanya menghadkan kepada kadar yang perlu sahaja, serta tidak memandang secara berterusan tanpa sebarang hajat. Macam tengok perempuan dah, padahal bukan perempuan. Nampak? Tu ada seorang kawan saya lah, kerja pusat zakat kan, kerja tempat zakat lah. Jadi ceritanya ada seorang yang katanya, wallahu alam, katanya dia ni dulu lelaki kan, lepas tu dah jadi perempuan, dia nak datang bayar zakat. Dia datang bayar zakat, jumpa dengan kawan saya. Yang kawan saya ni kata, dia cerita saya, ya Allah, dia kata macam perempuan sebiji, aku tak berani tengok muka dia, tak berani tengok lama-lama, dah macam perempuan sungguh, dia kata. Semua kalah orang rumah kita kulit dia. Dia cakap panjang ni puasa tu kan, jangan cakap panjang-panjang lah, itu tuan-tuan faham sendiri lah kan. Ya. Itu apatah lagi yang jenis, maksudnya dia dah macam tu, lepas tu dia ikut naluri syahwat dia jadi perempuan tu. Daripada jadi lelaki jadi perempuan. Allahu akbar. Itulah kita bimbang kan, benda-benda ni kalau tak dicegah, perkara yang batil perlu dinyatakan sebagai batil. Benda tak betul cakap tak betul kan, supaya kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jadi yang mungkar tu ditegur, dicegah. Bukan kita sokong dia, bukan kita makin membuatkan dia lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Maknanya dia anggap benda tu biasa, sebab dia anggap benda tu tak ada apa-apa, sebab ramai orang terima dia. Itu masalah. Tengoklah dalam kehidupan kita hari ni, nauzubillah, janganlah. Ya, dia kata okey, wa kadzalika al-muallim innama yubahu lahu an-nadharu alladhi yahtaju ilaih. Dia kata begitu juga dengan guru, muallim, guru harus baginya untuk memandang amrat menurut kadar yang dia perlukan sahaja. Dah ada anak murid dia yang macam tu kan, kenalah pandang juga, tapi kena jaga. Masya-Allah. Ini benda-benda yang kita perlu hati-hatilah. Perlu hati-hati ya. Mana benda ni memang berlaku dalam masyarakat. Tak kira masyarakat dulu ke, masyarakat hari ni ke, atau masyarakat lepas ini. Kenapa? Manusia tetap ada iman, juga ada nafsu. Ya, musuh manusia juga musuh yang sama, iaitu syaitan. Jadi bila-bila pun asalkan kita ni namanya manusia, memanglah akan ada ujian. Jangan tanya macam mana dulu boleh ada. Dulu orang tak ada nafsu ke? Sama juga kan, zaman Nabi pun ada lelaki lembut ni, memang ada. Dalam hadis ada cerita panjang cerita tu kan. Tu dia. Baik. Kemudian didetailkan lagi, wa yuharramu alaihim kulluhum fi kulli al-ahwal an-nadharu bi-syahwah wa la yakhtassu hadha bil-amrat bal yuharramu ala kulli mukallafin an-nadharu bi-syahwatin ila kulli ahad rajulan kana aw imra'ah mahraman
mahraman kanat al-mar'ah aw ghayraha illa az-zawjah aw al-mamlukata allati yamliku al-istimta'u biha istimta'a biha hatta qala ashabuna yuharramun nadharu bi syahwatin ila maharimih ka ukhtihi wa ummihi wallahu a'lam. Ini dia. Haram memandang mereka dengan syahwat dalam setiap keadaan. Bila kata dengan syahwat ni apa pun tak boleh. Ya. Pandang tiang pun kalau dengan syahwat pun tak boleh. Tak tahulah apa nafsu dia kan. Apa tak lagi pandang gambar, pandang apa, asalkan ada syahwat, maka tidak dibolehkan, maka diharamkan, hukumnya haram. Ya. Tuan Syazril, minta maaf nanti saya hantar soalan-soalan tu, malam ni kita ada sesi kan, lupa pula. Ya. Nampak Tuan Syazril masuk dalam ni, saya teringat ada benda yang saya terlupa nak bagi kat dia. InsyaAllah lepas ni. InsyaAllah. Haram memandang, okey. Namun hukum ini, hukum memandang sesiapa dengan syahwat, bukan sekadar dikhususkan kepada amrat, kepada lelaki lembut, ya, atau lelaki jambu. Bahkan haram ke atas setiap mukallaf untuk memandang sesiapa sahaja dengan bersyahwat, sama ada lelaki, ya, ataupun wanita. Tak kira wanita tersebut sama ada mahramnya atau tidak. Mahram, pandang mahram sendiri bersyahwat, haram hukumnya. Melainkan isteri boleh. Lagi syahwat lagi bagus, tapi biar malam-malam sahaja. Ini bulan Ramadan, siang tak boleh tuan-tuan, habis jahanam kita punya puasa nanti. Ya. Atau hamba perempuan yang boleh digaulinya. Maknanya ini cerita hamba dululah. Sekarang tak ada tuan-tuan. Jangan kita kata kita punya mate tu, kita punya bibik tu sebagai hamba, jangan. Tak boleh lah ni, boleh lah katanya ini hamba kata je. Jangan tuan-tuan, tak boleh ya. Cerita dulu. Sehingga ulama mazhab kami berkata haram bagi seseorang memandang mahramnya seperti anak perempuan dan ibunya dengan syahwat. Wallahu a'lam. Tengok. Mengapa ulama sebut benda-benda yang sensitif, benda-benda yang kita kata apa dalam masyarakat tabu kan, seolah-olah benda tu. Tapi itulah yang berlaku. Maksudnya apa? Apa nama? Sumbang mahram. Kan baru ni ada. Kan maknya dirogolnya, makciknya dirogolnya. Dan benda-benda ni ya, semua adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maha mengetahui hamba-hambanya. Dan Allah ciptakan kita lelaki dengan perempuan, dan lelaki sifatnya tertarik pada perempuan, siapapun perempuan tu. Kan? Jadi dengan itu adanya hukum-hukum untuk memandu ni, untuk menentukan biar mengikut syariat Allah. Kan? Jadi sunnatullah, Tuhan jadi sunnatullah dah. Laki perempuan ni sunnatullah. Perasaan, nafsu, syahwat ni sunnatullah. Tuhan dah jadikan macam tu. Perlu dibimbing dengan syariatullah. Sunnatullah perlu diluruskan, perlu dipandu dengan syariatullah, dengan syariat Allah. Barulah cantik sunnatullah tu. Kan? Nafsu pada perempuan dipimpin oleh syariat Allah, maka berlakulah perkahwinan. Kan? Dengan syariat Allah berlakulah perkahwinan. Jika tidak, berlakulah penzinaan. Bila penzinaan, habislah, kan? Runtuhlah institusi masyarakat kita dengan macam-macam hal dan sebagainya. Okey, so dia kata panjang di sini kan, dia kata wa 'alal hadirina majlis al-qira'ati idza ra'aw shay'an min hadhihi al-munkarat al-madhkurah aw ghayriha an yanhaw anhu hasab al-imkan bil yadi liman qadar wa bil lisan liman ajaza 'anil yad dia kata liman ajaza 'anil yad wa qadra 'alal lisan wa illa falyunkir biqalbihi wallahu a'lam. Kalau berlaku macam mana kata Imam Nawawi, bagi orang yang menghadiri majlis pembacaan Al-Quran, jika mereka melihat salah satu daripada semua kemungkaran yang disebutkan tadi dan yang lain daripada itu, maka mereka hendaklah menegahnya
sedaya upaya dengan tangan, dengan kuasa. Yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, dengan kuasa bagi yang mampu. Dengan lidah bagi yang tidak mampu melakukannya, dengan tangan tak mampu nak guna kuasa, kuasa pun tak ada, awak bukan siapa-siapa, maka gunalah lidah, cakaplah, beritahu ni saya macam saya ni, beritahu, tegur, pesan, kan? Maknanya majlis Quran ni ada penghormatannya yang khusus. Kadang-kadang kita tengok dalam macam majlis tilawah, kan, tahfiz contoh kata, tetamu kita dijemput untuk jadi tetamu kepada majlis tilawah contoh kata, mengapa tak pakai tudung? Mengapa pakai tudung, bukan tudung, kan, selempang aja, dia kabur jambul aja. Ni contohnya lah, tak tutup aurat. Jadi kita dah buat macam-macam dosa tu. Pertama, kita langgar perintah Allah. Yang kedua, kita menghina atau tidak menghormati majlis Al-Quran. Ni yang kita bimbang, tuan-tuan. Jadi benda-benda macam ni kena hati-hati, samalah juga kalau kita jemput penyanyi nyanyi lagu bukan-bukan apa, kan. Ni semualah benda-benda yang kita kena elaklah, dengan pakaian-pakaian tidak sesuai dan sebagainya. So benda ni perlu ditegur, kan. Baik. Dan jika tidak mampu juga, maka dia hendaklah mengingkarinya dengan hati. Falyughayyirhu biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Orang tanya saya, ustaz, apa hikmahnya atau apa faedahnya mencegah dengan hati ni? Bukannya boleh buat apa-apa pun, kan. Kata simpan dalam hati, bengkak aja, kan. Bengkak tu bengkak, kan, bengang aja. Boleh ubah ke maksiat tu, benda mungkar tu. Tapi Nabi sebut, bila Nabi sebut Nabi tidak berdusta, maknanya hadis tu betul, betul daripada Nabi, dan Nabi pun sebut, dan benda tu adalah benda yang memang kena buat, memang kena cegah dengan hati. Apa hikmah, tuan-tuan? Apa hikmah Nabi suruh kita cegah dengan hati? Sebab apa? Sebab untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah kemungkaran tanpa ada kebencian dalam hati adalah mustahil. Saya ulang balik, untuk mencegah kemungkaran tanpa ada kebencian kepada kemungkaran itu dalam hati adalah perkara yang mustahil. Maka membenci dengan hati itu, mencegah dengan hati itu adalah permulaan untuk mencegah dengan lidah dan untuk mencegah dengan tangan tadi, dengan kuasa tadi. Maknanya kalau tak ada sensitiviti dalam hati kita terhadap perkara-perkara maksiat, tak ada sensitiviti, tak sensitif lah pada benda maksiat ni, dia tidak akan boleh mencegah dengan lidah dan tidak akan boleh mencegah dengan tangan atau dengan kuasa. Tak akan. Sebab itu Nabi nak beritahu pada kita supaya kalau kita tak boleh mencegah dengan tangan, tak boleh mencegah dengan percakapan, dengan lidah, maka paling tidak kita sensitif terhadap perkara maksiat, iaitu benci kepada perkara maksiat. Ini paling rendah lah. Dan ini yang kita kena latih anak-anak kita, tuan-tuan. Kena latih anak-anak kita, biar dia tahu nilai benda ni maksiat ke ibadah, benda ni betul ke tak betul, kan. Biar dia bermula dengan sensitivity tadi. Lepas tu nanti bila dia dah besar sikit, dia dah ada kekuatan, dia boleh bercakap, dia boleh menulis contohnya, termasuklah dalam Facebook dan sebagainya. Tapi jangan lampau-lampau sampai mengutuk-ngutuk orang dah lah. Dan mencegah dengan tangan, dengan kuasa besok kalau diberikan kuasa kepadanya. Itu kepentingan hadis yang Nabi sebut, kan? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang biasa kita dengar tu, man ra'a minkum munkaran, kan. Sampailah habis. Baik, hendaklah mengingkarinya dengan hati. Okey, settle di situ. Faslun, ada lagi 5 minit, 10 minit. Faslun la tajuzu qira'atul Qur'ani bil ujmiyah, sawa'un ahsan al-arabiyyah am lam yuhsinha.
wa sawa'un kana fi sholati am fi ghairiha fa in qara'a biha fi sholati lam tasih salatuh. Ya, wa hadha madhhabuna wa madhhabu Malik wa Ahmad wa Daud wa Abu Bakr ibn al-Mundhir. Wa qala Abu Hanifah yajuzu dhalika wa tasihhu bi salah. Qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu dhalika liman lam yuhsin al-arabiyyah wa lam yuhsinil arabiyyah wa la yajuzu liman yuhsinuha. Maksudnya apa? Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tak boleh baca Quran dengan bahasa selain Arab, bahasa ajam. Ya. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak kira sama ada seseorang itu boleh menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik ataupun tidak. Habis itu Ustaz, saya baca terjemahan macam mana? Boleh baca terjemahan, tapi bukan sebagai pembacaan Quran. Kita baca terjemahan lah, boleh, tak ada masalah untuk kita faham dan apa semua. Cumanya sebagai ibadah dia kena baca Quran dalam bahasa Arab. Yang terjemahan tu dia tidak dikira sesuatu ibadah dalam konteks itu, dalam konteks pembacaan. Tapi dalam konteks menuntut ilmu, adalah pahala menuntut ilmu. Kena terang ni tuan-tuan, takut orang silap faham. Oh, macam tu saya tak baca terjemahan lah Ustaz. Macam tu maksudnya kalau kita, contohnya kita dalam sembahyang baca Fatihah dalam bahasa Melayu. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Segala puji bagi Allah dalam bahasa Melayu. Kan? Tak boleh. Ya. Sama ada di dalam atau di luar solat. Jika dia membaca Al-Quran di dalam solat dengan bahasa tersebut, solatnya tidak sah. Ini adalah pandangan mazhab kami Malik, Ahmad, Daud dan Abi Bakr ibn al-Mundhir. Namun Abu Hanifah berkata ia adalah harus dan solatnya sah. Abu Yusuf dan Muhammad, maknanya Ibnul Hasan, ni ulama dalam mazhab Abu Hanifah, berkata ia adalah harus bagi orang yang tidak menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik, dan tidak harus bagi orang yang boleh menuturkannya dengan baik. Maka kita peganglah pada mazhab jumhur, kan? Baik. Okey, selesai di situ. Jadi Quran dengan bahasa Arab sahaja. Yang bahasa lain tu kita baca di luar, maksudnya kita baca sebagai untuk menuntut ilmu tu tak apa, tak ada masalah, kan? Quran terjemahan dan sebagainya. Baik, faslun wa tajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'ati sab'il mujamma' atau al-mujma'i 'alayha. Wa la yajuzu bi ghairi sab' wala bir riwayati syadzah al-manqulati 'anil qurra'i sab'a. Ya. Apa maksud dia? Membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati. So dia kata harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati, dan tidak boleh membaca selain 7 itu dengan riwayat-riwayat syadz yang dinukilkan daripada 7 imam tersebut. Jadi kita kena tahu dalam qiraat, ya, ada dipanggil sebagai qiraat 7. Ada dipanggil sebagai qiraat 7. Qiraat 7 ni siapa dia? Ya, siapa dia punya ulamanya atau pendukungnya, ya, daripada atas, ya, Imam Nafi', kan, Imam Nafi', Ibnu Kathir, ya, Abu Amr ibn Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Itu 7. Tapi sebenarnya ada 10 dipanggil yang mutawatirah. Ada tambahan 3, ya, ada tambahan 3 orang, iaitu Abu Ja'far, Yaqub dan juga Khalaful Ashir. 10 semua dipanggil 10 qiraat yang mutawatirah. Maksudnya kalau kita baca dalam solat atau di luar solat, semuanya merujuk kepada mana-mana daripada 10 ini, maka ia adalah dibolehkan, diharuskan. Ya, adapun baca dengan qiraat syadzah sebagai ibadah tak boleh. Tapi kalau baca untuk mengaji, untuk belajar, tak ada masalah. Ya, tidak jadi masalah. Okey. Baik. Tadi ada soalan apa tadi? Saya dah sebut dah ni, Cik Fadil Zulkarnain, Ramadan ni nak baca Quran banyak atau biar sikit tapi tadabbur? Saya dah sentuh dah. Boleh tengok pada video-video sebelum ni. Saya dah sentuh panjang lebar pasal hal tu. Saya tak nak ulang dah.
Okey. So dia kata disebut di sini wa sayati fil bab as-sabi' insyaallah taala bayan ittifaqil fuqaha ala istitabati man aqra'a bisyawaz atau qara'a biha. Disebutkan ulama mazhab kami dan selainnya mereka berkata, mana tadi? Perkara ini akan dijelaskan dalam bab ke-7 insya-Allah, iaitu menjelaskan kesepakatan fuqaha terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan qiraat yang syazah supaya bertaubat. Tak boleh baca qiraat syazah sebagai ibadah, sebagai pengajian yang nak tahu tak apa. Contoh, dalam Fatihah ada qiraat syazah tau. Contohnya okey, dia baca macam ni. Ya, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada qiraat syazah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi? Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi? Hamdan lillahi rabbil alamin. Ini semua adalah qiraat syazah dan tidak boleh dibaca sebagai ibadah. Maknanya tak boleh baca dalam semayang. Kalau baca dalam semayang kita kena mufaraqah, kalau jadi makmum lah. Kan? Tak boleh ikut imam baca qiraat syazah. Okey. Ya. Baik. So sudah kata sini wa qala ashabuna wa ghairuhum law qara'a bisyawadhi fi salati batalat salatuhu in kana 'aliman wa in kana jahilan lam tubtil wa lam tuhsab lahu tilka al-qira'ah. Apa maksud dia? Ulama mazhab kami dan selain mereka berkata jika seseorang membaca qiraat yang syaz dalam solat, batal solatnya jika dia mengetahui hukum tersebut. Dia tahu qiraat ni syaz dibaca juga, maka batal. Jika dia tidak tahu, salatnya tidak batal serta bacaan itu tidak dikira, ya, tidak diambil, maksudnya tidak mendatangkan dosa lah. Okey. Kemudian disebut wa qad naqala al-imam Abu Umar Ibn Abdul Barr al-Hafiz ijma' al-muslimina ala annahu la tajuzu al-qira'atu bisyadh wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Ya, dia kata ulama berkata sesiapa. Okey, dia kata ni tinggal. Dia kata Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr al-Hafiz menukilkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Ya, ia menyatakan bahawa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dan tidak boleh solat di belakang orang yang membacanya, tak boleh. Ya, tak boleh. Dalam situasi hari ni tak ada. So saya rasa tak adalah, orang pun tak tahu apa qiraat syaz ni kan. Ya, qiraat mutawatirah pun tak apa nak tahu, syaz lagi lah tak tahu. Cuma kalau dia baca salah, bukan sebab syaz tu tapi dia baca salah, itu bukan syaz lah, itu memang salah baca. Bila salah baca tak boleh lah kan. Baca Fatihah salah, ya, dan macam-macam. Sedang buat itu kan sesi khas kan, tentang bacaan suratul Fatihah. Ya, ada itu saya buat. Boleh rujuklah video dalam saya punya Facebook. Ada lama saya buat, ada sejam lebih, sejam setengah tak salah. Ya, itu pun tak dapat nak detail sangatlah. Ya, tu dia. Baik. Ulama berkata, okey, sini disebutkan qala al-ulama man qara'a syadha in kana jahilan bihi aw bitahrimihi urifa bidzalik fa in 'ada ilaihi aw kana 'aliman bihi uzzira ta'ziran balighan ila an yantahiya an dzalik. Subhanallah. Tengok nak kata seriusnya perkara ni. Ya. Dia kata jika mana tadi? Okey, ulama berkata sesiapa yang membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya, dia tak tahu atau tidak tahu hukum haramnya, maka hal ini perlu diberitahu kepadanya, kena tegur. Bila tegur, beritahu tuan guru baca ni qiraat syaz ni, bukan qiraat hafz ni, qiraat syaz baca kan. Atau tidak tahu hukum haramnya, maka hal itu perlu diberitahu kepadanya. Jika dia mengulangi kembali atau tentang haramnya, maka dia maka dia dikenakan hukuman ta'zir. Kena ta'zir hukumnya kan, yang berat sehingga dia berhenti melakukannya. Macam mana ta'zirnya? Terpulang pada pemerintah. Nak masuk penjara ke, nak apa ke, nak sebat ke apa ke kan, itu terpulang pada pemerintah. Ta'zir ni mana hak pemerintah, hak ulil amri untuk menentukan.
Setiap orang yang mampu mencegah dan menghalangnya wajib untuk berbuat demikian. Maknanya nak kata benda tu seriuslah. Ya, dia kata wa yajibu ala kulli mutamakin minal inkar alaihi wa man'ihi al inkaru wal man'. Kena buat. Maka dia kenalah tanggungjawab atas perkara itu. Wallahu a'lam. Cukuplah cakap tu tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada esok hari. Bolehlah tuan-tuan ajak orang lain siapa yang berminat kan. Sebab saya takkan ulang benda-benda ni. Maksud saya ajar sekali tu je. Soalan-soalan yang berkaitan benda yang saya dah pun sebut, boleh tengok di FB saya ataupun FB Masjid Putra, ya, dan juga di YouTube channel Masjid Putra ada, ya. Saya rasa ni kita dah siri ke berapa ni, saya tengok 18 ke, boleh tengok ya, maksudnya dah 18 kali kita bersiaran atau 19 kali. Jadi takkanlah saya nak ulas benda yang saya dah sebut dalam sesi yang lepas. Ini suatu perkara yang tak akan berlaku lah, insya-Allah. Jadi boleh cek balik apa yang saya sebutkan. InsyaAllah itu saja, kita jumpa lagi pada esok hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma nadharu ilaihi fi halil bay'.